وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraatih. Bismillahirrahmanirrahim. Jawi muka surat 13, Rumi muka surat 46. Dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya itu, hendaklah menuntut ia isteri akan kesukaan suaminya, suami isteri itu tadi. Lazim. Lazim ni maknanya benda yang memang sepatutnya, hampir wajib, bahkan wajib hukum dia tu. Isteri ni menuntut akan kesukaan suami kerana redha suami tu menzahirkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud, kalau perempuan ni nak tahu Allah redha atau tidak dengan dia, maka bergantung kepada redha suami. Mudahlah tu hidup kita. Allah bagi indikator. Allah bagi apa Melayu cakap apa indikator ni? Aras tunjuk. Allah bukan biar kita sesat begitu patut masuk neraka, tak ada. Tak ada macam itu. Buat kerja sikit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya berlipat kali ganda. Ada pula kata bid'ah. Ya tak? Puasa hari Arafah, puasa pada hari Arafah tu apa tu? Yang Zulhijjah tu, 10 Zulhijjah tu, antaranya tu sehari tu boleh pahala seperti 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun selepasnya. Petikai manusia ni. Padahal benda tu sandarannya daripada ulama mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama dia tak boleh cipta satu benda yang memberi pahala kepada umat Muhammad, tak boleh. Hanya Rasulullah. Tapi kalau kita tengok Allah pula, 70 tahun orang kafir, hari ni masuk Islam, besok mati, mana orang ni pergi syurga? Saja-saja je free. Jadi setakat Allah nak bagi kita pahala ni, tak ada masalah. Dan Allah sentiasa memberi tanda. Allah sentiasa memberi tanda. Siapa yang rajin baca Quran, memang dia ni didatangi di apa tu, sentiasa akan didatangi oleh para malaikat. Allah bagi tahu. Maknanya benda tu ada. Seorang sahabat radhiyallahu anhu, nama tak ingat, dia mengaji kat rumah dia. Tiba-tiba tengah dia mengaji, kuda dia tu melenting, berbunyi-bunyi. Kemudian dia teruskan bacaan Quran dia, melenting lagi, berbunyi-bunyi lagi kuda. Lepas tu dia turun, dia tengok macam benda putih seperti awan berkepul naik ke atas, hilang. Esok dia jumpa Rasulullah, cerita perkara ni. Nabi kata, semasa kau membaca Quran tu, adakah kau teruskan membaca Quran atau kau turun ke bawah? Aku teruskan. Bila aku kejadian tu kali pertama, kuda tu melenting, maka aku teruskan bacaan. Kemudian kali kedua kuda tu melenting, aku turun. Aku lihat awan seperti awan, maka naik ke atas, hilang. Maka Nabi kata, kalau kau tak pergilah kat bawah tu, dan kau tak lihatlah awan tadi tu, sebaliknya kau meneruskan bacaan tersebut, nescaya pagi-pagi semua orang boleh tengok malaikat mengelilingi kamu. Tuan, ni fungsi. Padahal kalau kita dah baca Quran tu, kita membesarkan Allah. Allah tak bagi apa kita pun, patutlah. Sebab Allah dah bagi kita makan, mata, telinga apa semua. Tapi Allah bagi juga, didampingi oleh para malaikat. Bayangkan tuan-tuan, satu huruf dijaga oleh satu malaikat. Satu huruf. Ya, gitu. Jadi ni Allah bagi. Allah memberi. Nabi SAW mengajar kita, setengah daripada adab yang lazim, yang wajib ke atas isterinya itu, hendaklah menuntut ia akan kesukaan suaminya selagi mana kesukaan suami itu tidak haram. Apabila kesukaan suami itu haram, memang wajib isteri itu tidak mengikut. Kalau dia nak dipukul, wajib dia lari, menyelamatkan nyawa dia. Hari-hari macam itu pergi kodi minta fasah. Sebab apa? Sebab asal suami, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingat suami.
Pertama-tama tugas seorang suami ni, suami tu perlu lepaskan diri dia sendiri daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, tadi kita baca 7 kali, kita baca bergegar sampai ke malaikat penjaga neraka tu sampai kiamat. Dia mendoakan, orang yang mendoakan ni, ya Allah, lepaskanlah dia daripada api neraka. Selagi mana tidak disahkan oleh Allah, terus menerus malaikat yang mendengar kita membaca Allahumma ajirna minan nar tu sampailah kiamat. Dia tolong doa kau. Masya Allah. Kok kita bila berzikir tu main handphone, Allahumma ajirna minan nar sen. Tak? Jadi malaikat tengok kau ni nak tak nak je. Ya tak? Macam nak tak nak je. Waktu zikir kita zikir, waktu baca Quran kita baca Quran, waktu tengok bola tengok sungguh-sungguh 6-1 tu. Ya tak? Macam gitu lah. Bukan suruh ni, cerita. Ya tak? Cerita. Tapi bab main kita boleh sungguh-sungguh. Bab main tu sungguh-sungguh. Padahal Islam kata tutup aurat. Undang-undang bola sepak kata pakai seluar pendek. Besar lagi undang-undang bola sepak. Tu maknanya main-main ni sungguh-sungguh. Benda sungguh-sungguh, main-main. Ya tak? Itulah dunia. Mudah-mudahan Allah pilih kita jadi orang yang bersungguh-sungguh pada agama dan memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar. Malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan sampai kiamat. Sehingga Allah mengatakan na'am. Padahal Allah telah tentukan awal lagi. Bukan awal, sejak azali lagi. Tapi Allah bagi tahu kat malaikat, dia ni aku dah lepaskan daripada api neraka. Baru dia berhenti berdoa. Ya Allah. Masa zikir-zikir tuan-tuan, jangan jemu dengan zikir. Zikir kita tak menyampaikan kepada syurga, tapi daripada jumlah zikir yang kita buat, satu je Allah redha, masuk syurga. Sebab keredaan Allah tu disorok. Maka untuk isteri ada tanda dia, iaitu keredaan suami merupakan keredaan Allah. Kalau dia tu mati dalam keadaan suami dia redha pada dia, dia ahli syurga. Orang lelaki mana? Mak ayah dia. Mak ayah dia. Baru lagi dapat telefon daripada adik saya, mak saya masuk hospital. Besok pergi. Tanya dulu keadaannya macam mana. Bolehlah. Jadi tak payah cancel kelas. Kuliah pun kita tak payah cancel, sebab nanti orang mengharap. Telefon dulu apa semua, okey. Mak dah keluar hospital, dah boleh berjalan apa semua. Balik juga. Bukan apa, nak senangkan hati dia. Sebab tu tempat syurga kita. Nak ikutkan balik tak ada apa pun, tapi nak. Sebab kita sekarang ada anak. Jaga tuan-tuan. Kita buat kat mak kita, kat ayah kita, anak kita balas kat kita. Sebab menderhaka pada ibu bapa ni sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahatlah kita macam mana pun, serenderlah dengan mak bapak. Cerdiklah kita macam mana pun, serenderlah dengan mak bapak ni bagi orang lelaki. Perkataan kena jaga. Bapak mana tahu, bapak tahu apa. Sakit jiwa orang tua tu. Tapi orang tua ni kadang-kadang dia simpan dalam hati. Simpan dalam hati lah, kadang marah, derhaka anak tu. Untung lagi dapat kuajar punya anak, kita tahu dia marah. Untung lagi ayah macam itu. Kalau ayah senyap, ya tapi ya Allah, aku hajar anak aku ni, ya Allah, aku tak ampun. Dahsyat tu. Dan kita sebagai ayah sekarang jangan macam itu. Kita cek balik, kita dah buat apa dekat anak kita. Tuition 5 kali seminggu, fardu ain seminggu sekali, padalah macam itu. Ya tak? Macam itu. Ni perempuan-perempuan, sementara suami hidup, kena ditengking suami marah, sakit jantung pun datang, mati dalam keadaan tak reda pada isteri, sampai kiamat. Sampai kiamat. Tapi kalau isteri mati dulu, mudahlah abang-abang ni nak reda. Sebab lepas tu dia buka Facebook balik, dia find friend tu, lepas tu dia kahwin. Ni masalah terbalik tadi tu. Masalah terbalik. Allah bagi tanda. Siapa kata Allah zalim lagi? Allah bagi tanda. Dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya itu, hendaklah menuntut ia akan kesukaan suaminya, selagi mana kesukaan suami itu bukan benda yang haram. Tak apa.
I nak you pergi keluar ni pakai skirt lah. I malulah dekat kawan-kawan I, kita nak pergi dinner ni, annual dinner ni, semua orang. Kita kan company konglomerat ke benda apa namanya tu? Konglomerat. Kolong lain je tak? Kononnya lah, tak apalah, kerja kat tempat tu tak ada masalah. Tapi nak jaga standard ni, suruh isteri. Wajib tak isteri ikut? Tak wajib. Tak wajib. Macam gitu. Lagilah apa semua tu. Dia kata hendaklah setengah daripada adat yang lazim atas isterinya itu hendaklah menuntut akan kesukaan suaminya itu sekalian perbuatannya. Tiap-tiap perkara yang isteri buat tu hendaklah diingat, seboleh-bolehnya tiap-tiap perkara yang isteri buat suami suka. Itu mission seorang isteri. Tak ada yang lain lah. Siti Fatimah radhiyallahu anha, satu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajah masam muka depan dia. Puas dia fikir apa salah dia ni. Jadi dia nak mengembalikan senyum Sayyidina Ali tu, dia tawaf keliling tu, buat kelakuan supaya Sayyidina Ali ketawa 70 round. 70 round. Masalah kita takut kita tak didik isteri. Kahwin-kahwin sibuk, awak kerja kat sana, kita kerja kat ni, kita tumpukan pada membesarkan anak. Pendidikan tak ada. Jadi kita pun tak puas hati, dia pun tak puas hati, anak pun tak puas hati. Kita bila hidup berkeluarga ni serumpun lah. Bukan hal keduniaan saja, hal kerohanian pun kita ambil kira. Dan hal kerohanian ni lah ia akan menjamin keduniaan dia. Akan menjamin keduniaan dia tu. Dan jangan sekali-kali berbuat khianat akan suaminya. Macam-macam lah khianat ni. Tu. Dan akan hartanya. Awak pun pergi lunch dengan satu pejabat, main tepuk-tepuk, tu khianat kepada suaminya tu. Tu dipanggil khianat kepada suami. Jadi perempuan-perempuan yang bekerja jaga, nak keluar lunch, keluar sama-sama perempuan lah. Harga sama, kenyangnya sama, insya-Allah. Tu. Tapi trend. Saya biasa tengok, saya pun kadang-kadang makan tengah hari sebelum kuliah Zuhur ataupun lepas saya makan. Dia datang satu grup celah-celah isteri orang, suami orang. Dari sudut fitnah memang tak ada. Tapi syaitan sentiasa mengambil kesempatan. Syaitan ni sentiasa mengambil kesempatan. Jadi suami buat apa? Suami kena pesan. Suami kena pesan. Supaya apa? Budaya tu tidak terbiasa. Alah, bos saya. Yalah, kalau bos dia tu tiang elektrik tak apa, tak ada nafsu. Betul tak? Siapa bos awak? Tiang elektrik? Silakan, tafadhal. Hari-hari tak apa. Ni masalah bukan tiang elektrik. Bukan teddy bear. Manusia macam kita, yang sama-sama memiliki nafsu. Maka ni kena didik, tuan-tuan. Kita sama-sama kena didik. Jangan lupa tu bagi orang tu ayat tu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Dan isteri kamu, mesti seorang suami bertanggungjawab melepaskan isteri dia daripada api neraka. Terbaliknya apa? Sekiranya isteri tak masuk syurga, tergantunglah syurga suami tadi itu. Tergantunglah. Macam mana kita boleh lepas isteri kita keluar rumah tak pakai stokin, pergi sana orang nampak kaki dia? Haram. Macam mana kita boleh lepas isteri kita tu pakai ketat apa semua? Haram. Baru ni saya tengok kat TV tu ada busana muslim punya show. Dia pakai lah peragawati, semua haram. Cara berpakaian ditunjuk tu semua haram. Tapi dia taruh label busana muslim. Macam sekarang lah, sebenarnya arak dia taruh Gunistar, dia taruh Kasbek, nama macam-macam. Sebenarnya arak tu, sebenarnya arak. Sekarang trend busana muslim, haram juga tu. Dia boleh lah pakai tu seorang-seorang dia ataupun depan mahram dia, tak apa. Tapi orang gila mana beli baju mahal-mahal tu duduk dalam rumah, melainkan pakai pagoda. Kalau kita fikir adat lah, tak ada orang lah beli baju dekat butik harga 3,000, kasut tinggi 7 inci, ya tak, make up apa semua, duduk dalam rumah je, kulu kili dapur ke tamu ruang tamu, dapur ke ruang tamu. Tak ada.
Sepatutnya dia boleh buat macam itu, tapi tak ada. Tapi di luar, bila di luar je masalah. Siapa tanggung dosa tu? Isteri tanggung dosa sebab dia balik. Suami yang reda dayus. Macam itu. Tu nak bagi, mudah-mudahan Allah bagi kita rasa bertanggungjawab terhadap isteri yang kita miliki ni. Iaitu tanggungjawab apa? Mendidik dia sehingga dia lepas daripada syurga. Orang lelaki, lepaskan isteri tu, dia kata daripada neraka, bukan daripada syurga. Lepas dari syurga senang, hantar dia ke dandut. Macam itu. Nak lepas daripada neraka dia. Dah buat baik pun, ulama-ulama mengatakan, ulama sufi mengatakan, kami tidak pernah merasa selamat melainkan satu saat di mana kaki kami telah melangkah ke syurga. Ketika itu kami jamin kami selamat. Ulama, awak alama, senang lena. Selagi mana kaki kami tidak menjejakkan ke syurga, tak pernah kami merasakan kami selamat lagi. Maka sebab tu ulama pun bertaubat. Walaupun taubat dia bukan daripada dosa, daripada kelalaian, kekurangan zikir, tertinggal sembahyang tahajud. Malu dia dengan Allah tertinggal tahajud. Sebab apa? Sebab dengan keilmuan yang Allah bagi pada dia, dengan suasana hidup yang Allah bagi pada dia, dengan pemeliharaan yang dia malu pada Allah sembahyang tahajud, menangis. Kita kena kejut sembahyang tahajud menangis. Allah, kenapalah pukul 3 jam ni berbunyi pula. Saya lah tu tuan-tuan. Yang tak. Kunci jam pukul 5, patutnya bani mandi boleh tahajud, tekan pukul 7. Tu pukul 7 tu tak ada rasa menangis pun. Ya tak? Nak buat macam mana? Dah sunat. Kita memang orang-orang macam gitu. Kalau ulama, orang alim, orang yang dekat dengan Allah, tak, tu taubat dia tu. Jauh, ya tak? Kalau kita memikirkan. Jadi memang akhirnya kita mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan jangan sekali-kali berbuat khianat akan suaminya dan akan harta suami. Tak boleh suka-suka harta suami. Harta suami. Kalau isteri itu bekerja, dia beli sesuatu, itu harta isteri. Tapi tetap dia tak boleh buat suka-suka kepada yang haram, memang tak boleh. Tapi setakat dia nak bagi pinjam adik-beradik dia, jiran dia, kalau harta milik dia, tak ada masalah. Cuma Islam menggalakkan dirunding dengan suami. Sebab backfire nanti sampai dekat suami juga. Dia ada duit 3,000, adik-beradik dia nak pinjam, memang duit isteri, eloklah berunding dengan suami. Bang, saya ada duit 14,000 ni, adik saya nak pinjam 3,000. Tu macam mana abang rasa? Yelah, adik awak nak tahu. Jadi suami maklum bahawa isteri dia telah meminjamkan. Tak? Tiba-tiba adik tu buat hal apa-apa, suami tak kena tolong nanti. Apa jadi kalau suami tak tahu? Memanglah harta isteri. Itulah awak dulu tak nak bagi izin, saya bolehlah nasihatkan macam mana caranya buat perjanjian ke apa, macam gitu. Sebab kita kan hidup dah suami isteri. Walaupun ada hak peribadi isteri, elok dikongsi. Tu. Dan hendaklah pula isterinya itu sentiasa suci badannya. Suci ada dua lah, daripada hadas. Yang keduanya daripada suci zahir. Suci zahir. Pakailah wangi-wangian ketika bila bersama suami di rumah. Cantikkan diri kita. Tak buatlah. Isteri banyak tak buat. Ya tak? Isteri abang buat tak bang? Tak buat. Kan betul. Kenapa isteri kita tak nak buat? Sebab kita tidak memberi semangat. Kita tidak memberi semangat. Kita tidak encourage dia. Kita tak motivasi dia. Padahal, jadi bila dia biasa je, pandangan kita pada dia pun biasa. Betul tak? Pandangan kita dengan dia jadi biasa. Jadi bila pandangan tu normal saja, tak ada pahala. Cuba dia pakai kasut tumit tinggi. Cantik. Suka suami, pahala isteri. Sebab tadi kata awal tadi, membuat kesukaan suami. Ya, suami pula kedekut Samsung S4, gincu pun tak beli kat isteri. Pakai Samsung.
Tak, saya Samsung Galaxy je. Jadi memang patut tak beli gincu. Jadi kita kadang-kadang lebih kat kita. Kita tak ajar, kita tak encourage isteri tu. Jadi rumah tu jadi sebu, tahu sebu. Jadi mendata je macam itu. Cuba tiba-tiba hari tu hari jadi suami, isteri buat kejutan, mini skirt pakai, terlentang kawan tu. Tak dan potong kek lah. Suka lah suami, suka. Pahala bagi isteri. Pahala bagi isteri. Bila isteri tak pakai, dia tengok skirt orang lain. Itulah masalahnya. Bila kita bincang benda ni, dia kata ustaz ni gila. Tak. Tapi Melayu ni dia ada tu penyakit. Bila bab ni dia malu. Dia malu nak bincang. Tapi dia tengok skirt orang tak malu. Dia tak malu. Macam itu. Dia kalau dah rumah tangga sampai 15 tahun, takkanlah isteri tak faham taste suami. Dan takkanlah suami tak faham taste isteri. Yang suami pun tu pakai selipar pun lain sebelah. Malu isteri dia. Tak. Seluar lipat, dia lipat seluar tu bang tinggi sebelah. Pergi Giant. Ya Allah, tak guna punya suami. Jagalah standard. Jaga maruah isteri kita. Macam itu. Jaga. Kekalkan sebagaimana zaman bercinta masa nak tackle ke payah lo. Siap pakai polo. 3 bulan kumpul duit simpan nak beli polo, sebab polo ni kira standard lah. Sekarang baju Melayu butang ada tak ada dia pakai. Jadi rumah tangga ni kedua-dua pihak. Isteri buat kerja dia, suami buat kerja dia. Jadi anak-anak kita tengok bapak dia kemas pun suka. Sebab tu untung kalau bekas askar. Saya tengok bapak saudara pada isteri saya kat Kelang tu, bekas askar. Dia kalau pakai t-shirt masuk dalam. Wah, seluar mesti gosok, baju gosok, kasut berkilat. Naik perotan cabut je, sebab tu memang kemampuan dia, tak apa lah. Tapi masa keluar tegah, kita tengok tu, memang dia ni jaga. Apa rasa suami dia, isteri dia? Suka. Dua-dua pihak. Dua-dua pihak. Jangan sebelah pihak tak jadi. Bila sebelah pihak mula cari lain. Sama ada isteri cari lain ataupun suami cari lain, boleh jadi. Boleh jadi. Macam itu. Sebab nanti kita akan belajar perkahwinan ni dia akan dia boleh generate ibadat. Sebab nafsu kita lepas. Kita dah tak sibuk nak tengok orang lain sebab kita punya bokeh semua tip top apa semua. Kita dah tak sibuk nak lain. Jadi kita boleh menumpukan kepada ibadat. Itu rahsia dia disebut dalam kitab ni dekat depan nanti. Dan setengah, dan hendaklah boleh sentiasa suci badannya dan kainnya, kerana menyediakan ia akan dirinya bagi suaminya. Suami bukan tempat kerja. Tempat kerja sekadar menutup aurat, sekira-kira tidak menjatuhkan maruah, dah. Tapi suami up to date. Up to date. Yang seadanya, yang sepatutnya. Pertama, badan mesti bersih. Mesti wangi bila suami itu balik. Terutama waktu tidur. Tak kira umur 80 ke 70 ke. Ya tak? Cerita dia macam itu. Kenapa kita tak kira umur? Sebab peluang bagi isteri itu untuk menjadikan itu sebagai ibadat. Kita cerita ibadat. Kita cerita ibadat. Tu. Ini peluang perempuan. Maka manakala dikendak oleh suaminya, nescaya hadir ia padanya. Tinggalkan yang lain. Tengah jemur kain ke. Tapi memang ada perundingan. Dia pun, bang sekejap ya saya nak jemur kain. Suami kata okey, tak apa. Tapi maksud hajat suami tu, selagi mana hajat suami tidak haram, serta wajib bersegera. Sebab itulah ibadat isteri. Dia nak semayang ni, dia dah ambil wuduk, suami dia balik, abang dah tak tahan nak makan juga. Zuhur dah masuk. Mana lebih afdal? Afdal lagi suami. Sekiranya masa tu masih panjang lah.
Kalau tadi dah tengok Nustan, Zuhur tinggal 5 minit je lagi, suami pula balik dalam tu, oh afdal semayang, mesti semayang tu. Tidak, nanti habis waktu. Habis waktu. Sebab apa? Tengok dalam hadis dia kata, bila makanan terhidang, dah azan pun, masuk waktu, afdal makan dulu. Menyelesaikan tu. Sebab kedua-dua tu wajib. Kedua-dua tu, suami pun wajib, semayang pun wajib. Sebab itu boleh jamak. Bahkan dalam solat jamak boleh tolak pula. Padahal wajib tu Zuhur dah masuk, boleh tolak kerana ada uzur syar'i. Oh, fleksibel Islam. Fleksibel sangat. Siapa kata susah Islam tu? Orang bodoh je lah. Orang jahil. Dia rasa susah Islam tu. Macam itu. Dengan satu kalimat istighfar, kalau sampai kepada nadamah, penyesalan, Allah ampun. Nak apa lagi? Sakit demam sehari, setahun dosa diampunkan. Kalau migrain, tak tahu berapa tahun dosa diampunkan. Kalau gout, lagi banyak. Jadi kokok mana pun, hamba ni dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia. Dengan rahmat Allah, sengaja Allah, ya Allah, dia nak masukkan kita dalam syurga. Tapi banyak peluang ibadat tu yang tak payah angkat takbir, yang tak payah angkat wudu, ambil wudu, hilang begitu saja. Terutama seorang isteri, suami itu gedung pahala dia, tapi tak tahu macam mana dia mengolah kehidupan dia bersama suami dia. Rugi ya. Rugi. Salah suami ya, tak didik. Sebab kalau kita tengok cara nak berkahwin, pertama-tama dia kata tengok agama kan. Sebab apa? Bila agama tu, masalah isteri ni selesai. Dari sudut ilmu, dari sudut amal, semua orang, termasuk yang bercakap ni, macam saya semalam pun pergi Kedah, jumpa tuan guru saya, cerita, naik sikit semangat nak. Tu. Sebab kita ada nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang aku cerita pada diri kamu ni sentiasa bawa kamu kepada maksiat. Jadi perlu motivasi. Itu Allah banyak bagi kita motivasi. Buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Tak wajib Allah bagi. Dan Allah bagi tahu dah, semua pahala yang terkumpul tu tak boleh bayar syurga aku. Tapi dia nak generatekan ibadat tu. Sebab Allah cerita kita, Allah tahu macam mana nak handle kita. Jadi kita jadi motivasi untuk ibadat. Daripada ibadat tu, kalau salah satu daripada ibadat Allah redha, masuk syurga tanpa hisap pun boleh. Allah ampunkan dosa pun boleh. Semua Allah boleh buat. Itu nilai satu ibadat. Sebab jangan memilih ibadat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh korban kemboja, buat. Tuan-tuan tak boleh korban kemboja kat sini, buat. Jangan membeza-bezakan sangat. Ketika peluang ibadat sampai, tanya diri kita, nak buat ke tak nak, itu je. Takut-takut yang kita tinggal itulah tempat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu redha Allah. Dan redha Allah daripada kerja-kerja yang berpahala. Ada kerja ibadat tidak diterima, tak ada pahala, yang tu memang Allah tak redha. Kenapa? Makanannya haram. Makanannya haram. Dia derhaka kepada suami dia. Semayang dia daripada 10 tahun lepas, sebab suami dia tak, sampai sekarang tak redha. 10 tahun semayang dia tidak berpahala. Tapi dia wajib semayang. Dia wajib semayang. Jadi suami jangan macam gitu. Ya tak? Semua orang buat salah. Semua orang ni buat salah. Kalau kita nak menyelesaikan masalah dengan salah menyalahkan, tak ada hujungnya. Tapi kalau kita selesaikan masalah dengan memaafkan, on the dot selesai. Jadi kita nak pilih yang mana rumah tangga kita? Maaf memaafkan. Ya tak? Maaf memaafkan. Kalau ikut perangai kita ni, Allah boleh balak kita sejak daripada dulu. Tapi rahmat Allah sentiasa mengatasi balak tu. Kita biar anak kita tak reti fardu ain. Kita biar anak kita co-curriculum pergi maraton. Semua tu dosa tu. Allah perhati je kita. Tak ada pula kita nak bertaubat kepada Allah. Nak mengaku, aku tak tahulah nak buat apa ya Allah. Kan tak hantar sekolah, dia bodoh. Tak hantar tuition Cikgu Mariam, payah dulu periksa. Dia jadi macam gitu. Cuba mengaku depan Allah macam gitu. Nak mengaku depan Allah tu. Tu yang dikata antara orang-orang yang
mendapat lindungan di bawah arasy Allah. 7 golongan, antara salah satu daripadanya orang yang pada tengah malam mengalir air matanya takut kepada Allah. Takut ni lah, dosa kita je dah berapa kontena, datang daripada isteri pula, datang daripada anak pula, datang daripada jiran pula. Nanti kita dimasukkan dalam keranda, ya Allah, dimasukkan jenazah kita dalam keranda. Daripada perjalanan pertama melangkah mengangkat jenazah kita dalam keranda itu sampai ke perkuburan, ditanya 1000 soalan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, macam mana? Kalau main tanya tak dapat, next question, tak dapat, next. Oh, senang macam gitu. Cuba cikgu dulu tanya kita tak dapat, apa kita rasa? Gigil ni, hukuman apa ni nanti ni? Dia tak bagi tahu hukuman lagi, tapi kita diam dia soal tu tak jawab, kita tak dapat nak jawab. Berpeluh tak? Ataupun kita ni bawa kereta, lesen ada belum hidup, rotek kereta ada, tali pinggang pakai, tali pinggang kita pakai, tali pinggang kereta pun kita pakai 2 sekali. Tak potong double line, lampu belum merah, oren, berhenti lah. Tiba-tiba lepas traffic light, polis tahan kita. Belum tanya pun kita dah gigil, jangan kata tanya. Gelisahlah kita. Macam gitulah. Ditanya tu daripada jenazah dalam keranda tu 1000 soalan. Soalannya yang pertama, antara soalannya Imam tadi kata dalam kitab Taurat ataupun Injil, salah satu daripada kitab didakal daripada salah satu kitab tu, kenapa engkau memerhatikan pandangan manusia lalu engkau membaikkan zahir engkau? Kenapa engkau tidak memerhatikan tempat pandangan aku, iaitu hati engkau? Kenapa kotor sangat? Kenapa kotor sangat? Tu saya cerita kawan saya baru ni, isteri dia sakit. Borak dengan saya, sakit. Yalah sakit. Kenapa? Itulah bila saya jumpa satu orang yang berubat, dia kata ada orang buat. Orang Melayu standard betul. Ada orang buat. Salah siapa yang mengamalkan perubatan, menyatakan perkara ni. Kita pergi jumpa doktor, kita tak ada ilmu. Abang tahu tak, dalam ni ada berapa urat? Nama urat tu apa? Doktor tak pernah pun bagi tahu kita. Engkau urat nombor 13 yang 3 tu yang berselingkuh pun adalah nama saintifik disebut prom. Makin sakit tu nanti. Jadi pesakit nak jumpa doktor, tujuan dia nak baik. Secara adatnya macam itu. Jadi doktor kata, okey, kita dah periksa tak ada apa-apa, ada sikit-sikit masalah je, dia kata. Sekarang makan ubat ni 3 kali sehari. Itu je dia bagi. Jadi orang yang mengamalkan perubatan macam itu. Ni tak ada apa ni, walaupun memang dia tahu kena sihir. Sepatutnya macam itu. Tak ada apa-apa ni, benda biasa ni. Jadi tak apa, baca ayat ni insya-Allah. Baca ayat ni kat rumah mandi apa semua. Dah. Orang ni nak baik je. Tapi bila dia cerita ada orang buat, dia datang satu spark dekat orang sakit tu. Who is that? Cakap Inggeris terus. Siapa yang buat ni? Bila dia terdetik je siapa yang buat, buruk sangka. Ayat Quran kata tak boleh buruk sangka ni. Pinpoint orang tanpa bukti ni salah. Kena yang dituduh tu betul sekalipun salah juga. Kena yang dituduh tu tak betul, fitnah. Free dosa. Sebab tu dia tanya saya, macam mana Ustaz? Pertama saya kata ubat dia ada pada Tuhan punya badan. Tuan-tuan jumpa saya ubat. Jadi sihir tu keluar sebab dalam pertarungan tu dia kalah dengan saya. Contoh dia, saya bukan 24 jam dengan dia. Tak apa, kali ni aku kalah, dia tunggu reda. Itu yang berulang tu. Lebih kurang gitu. Saya bukan pakar perubatan, tapi lebih kurang gitu. Kalau bab kena penyakit ni, dia ulang alik. Sebab penyakit tu sebenarnya diubat oleh Tuhan punya badan. Sebab dia boleh keluar masuk. Saya kata macam ginilah, semayang hajat, doa tiap-tiap hari. Ya Allah, jika betul lah ada orang yang menghantar sihir atau sebagainya dan terjadinya dengan izin kau, engkau bagilah taufik dan hidayah kepada orang yang buat kerja ni. Sekali Allah makbulkan, selamat tak kita? Dia ambil balik lah tuan-tuan secara sukarela, sebab dia dah jadi orang baik, jadi orang alim. Tunjukkan aku siapa ya Allah, aku nak cari bomoh lain pula biar dia rasa. Tak habis cerita tu.
Skill ni kita kena ada lah. Sebab skill ni hanya ada pada hati-hati yang bersih. Sebab dia tetap memandang kejadian tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bercakap ni boleh lah sebab tak kena. Tapi teori dia macam gitu lah. Daripada kita bertungkul rumah, baik kita doa dia dapat hidayah, dia jadi baik, habis. Macam kita sekarang dah belajar. Dulu kita kata kita pernah ambil selipar orang, kita ingat lagi, mungkin kita pulang balik selipar tu, mungkin kita pergi minta maaf, sebab kita tahu keadaan di akhirat tu nanti macam mana. Gitu lah lebih kurang bila dapat hidayah. Dulu tak kira semayang, sekarang dah belajar, mula tahu nak qada semayang. Sebab apa? Dah dapat hidayah tu, dah dapat ilmunya. Macam itu. Kadang-kadang Allah uji kita, dia datang kepada tu nak tengok kita ni dengan siapa. Kita tersangkut dengan makhluk ke kita tersangkut dengan yang menjadikan makhluk. Kalau tersangkut dengan makhluk, bergaduh, kalau tersangkut dengan Allah, tetap dia boleh mendoakan kebaikan untuk orang ni. Tu. Isteri buat hal, ialah hari tu dia buat hal. Tapi 8 orang dah anak kita dapat. Kenapa kita pandang benda yang sekali tu, tak pandang penderitaan dia 8 orang tu? Jadi belajar melihat benda baik pada orang. Benda sikit-sikit jahat tu, didik ke, nasihat ke. Begitu kan dengan isteri dengan suami. Jahat-jahat dia pun, awak berlindung daripada hujan dan panas atas titik peluh suami. Kenapa dengan sebab yang sedikit dicanangkan kepada adik-beradik? Padahal boleh diselesaikan antara suami isteri sekiranya ada sifat maaf memaafkan. Tu kita punya ni. Bila kita bina rumah tangga je, kita set lah. Kita saling maaf-maafkan, bukan saling salah menyalahkan. Sebab apa? Tak guna salah menyalahkan. Semua orang buat salah. Tak, dia hari ni, kita pula esok. Anak pun macam itu. Harmoni insya-Allah. Bergoyanglah rumah tangga tu kadang-kadang, tapi dia setakat itu saja. Sebab apa? Sifat maaf memaafkan. Dan maaf memaafkan ni kadang-kadang tak perlu dilafaz. Tak perlu dilafaz. Cukup dalam hati. Habis. Kenapa payah baca kitab ni, macam rumah tangga kita ni hebat sangat. Saya takut tak? Saya bergaduh tak? Tapi mak saya daripada awal masa kahwin, kau jangan berani-berani angkat tangan kat muka isteri kau. Tak boleh pukul isteri. Kita tak faham lagi hadisnya. Bila kita dah belajar, baru faham. Punya alim juga mak kita. Awal lagi jadi alim pada kita. Tak boleh. Dulu masa nak bertunang, Tom, I love you, bagi penumbuk sebiji. Confirm tunangan ditolak, pinangan ditolak. Ambil dengan lemah lembut. Jadi bila dah tak suka sangat, aku ceraikan kau dengan talak 1. Lembut je, selesai. Kau buka lah Facebook Find Friend, aku pun buka Facebook, cari jalan masing-masing. Kenapa saya suka sebut Facebook? Memang ramai temu jodoh kat Facebook. Tu, ramai. Kecuali saya. Habis. Jadi ingat saya ingat, tuan-tuan ingat, kita dalam rumah tangga maaf memaafkan. Jangan salah menyalahkan, sebab semua orang buat salah. Tu. Sentiasa suci badannya, kainnya, serta menyediakan akan dirinya bagi suaminya. Sentiasa ready dengan suami itu. Manakala dikendak oleh suaminya dan saya hadir ia padanya. Dan kalau nak menolak, mesti ada alasan dan cakap lemah lembut sekiranya suami setuju. Kalau suami tak setuju, tetap dia kena pergi kepada isteri dia. Dan jangan pula bangkit atas suaminya sebab elok rupanya. Kalau dan banyak harta, bila suami ni jenis elok rupanya atau banyak hartanya, suka, pujilah apa semua. Dan jangan pula menghina akan suaminya kerana fakir dan miskin. Itu tidak dibenarkan oleh syariat. Memuji berlebih-lebihan kerana dunia orang tu tidak dibenarkan. Kita menyanjung orang tu kerana agamanya, kerana kita jealous. Macam mana dia boleh hebat dalam agama? Itu tak apa. Nak jealous, nak dengki pada bab agama dibenarkan. Tapi dengki, jealous apa pada bab dunia tidak dibenarkan. Sebab dia akan membawa kemudaratan. Tukar kereta lagi, tu hari tukar dah kereta. Yelah, kerja kontrak potong rumput MBJB je ni, rasuah lah tu. Kita pun nak jadi Tuhan. Dia tukar kereta, dia bayar bukan kita. Kalau kena tarik, dia kereta dia kena tarik. Tapi kita sibuk.
nak mencongkil kesalahan orang. Sekalipun dia rasuah, tetap kita berdosa mengata dia macam itu. Tetap. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Orang Islam ni seperti batu-bata. Kan? Awak dah tengok kawan awak tu kuat makan rasuah. Awak dah tengok kawan tu berjudi ketika main golf. Awak pun tahu yang dia tu minum arak. Kita ni sama-sama Islam. Cukup ke dengan mengata? Adakah kita setuju dengan perbuatan tu? Haram lah kalau kita setuju dengan perbuatan haram dia tu. Tapi dia tu masih lagi Islam sebab pernah pakai baju Melayu hari raya, semayang tak? Maksudnya tanda Islam tu ada. Tak pernah dia kata dia kafir, tak pernah kita tengok dia sembah berhala. Maka orang macam gini pun masih duduk dalam lipatan orang Islam. Tindih menindih, cubit perha kiri, sakit perha kanan, begitu. Maka kita pula lebih-lebih lagi dah berilmu, tak cukup dengan kata kena doakan. Orang tu tanggungjawab dulu tu. Kena doakan. Jahat macam mana orang tu sebab dia masih Islam. Apa kata kita doakan dia, Allah bagi rezeki kita, dia baik, tiap-tiap kebaikan yang dia buat pahala bagi kita. Nak kena buang sangka buruk apa semua ni, nak kena buang semua. Wajib pembuang. Tak percaya baca penawar bagi hati tu. 10 sifat dia bagi detail dalam penawar bagi hati tu. Dalam Ihya pun ada, dalam Syiarus Salikin pun ada. Tu. Jadi kalau kita berjaya lah membersih, mudah-mudahan kita berjaya dengan izin Allah membersihkan hati kita, rumah tangga insya-Allah. Setakat rumah tangga ni, mana borang bang nak saing, main saing. Gitu. Ya tak. Tapi hati coklat, bukanlah hitam, coklat pun tak lepas lah. Tak lepas. Tu sana belakang tu unsangkerable semua. Ya tak. Dia ada je macam-macam dia fikir apa semua. Badu dua hati tu memang tak bersih. Dan dia kata bila baiklah hati, baik segala-galanya. Maka Allah bagi tahu dalam kitab Injil ataupun Taurat tadi kita cerita, Imam tadi kata, kenapa engkau tak baikkan hati tempat pandangan aku, engkau baikkan zahir engkau? Kalau kita pakai handphone, dia sentiasa ada update dia punya application, kan? Sentiasa ada, padahal benda tu kan? Tap kejap lagi siapa pakai wifi, ada 8 update. Selalu lah handphone saya ni pun walaupun kecil, update. Tak? Pergi kat wifi je jumpa lah. Bila wifi kita update lah. Bila pakai ni tu jangan kuat makan duit, ngayakan Selcom. Ingat tak? Lepas tu kita ada update tak? Hati kita ada update tak? Aplikasi kita ada tak? Aplikasi kita bercakap, aplikasi kita mendengar, aplikasi kita berjalan. Update tak? Kena update. Mana tempat update? Ni tempat update. Pakai serba hitam pula, tak ingat ada video. Tak? Patut pakailah kemar-kemar sebab ni world nak tengok ni. Tak? Kamera. Saya tengoklah sekali tonton ceramah saya, malu lah. Tak berani nak tengok. Tapi setakat ni tak adalah orang hantar komen yang tak elok-elok. Mudah-mudahan alhamdulillah lah. Ya tak. Dia tak boleh tumbuh sangat pada ni, mengarut. Tak. Buat selamba je. Tu. Kita bukan cari makan, kita bukan cari apa, kita sama-sama nak kongsi. Bila saya bercakap, bukan saya hebat. Bila saya bercakap, untuk saya juga. Tuan-tuan kena ingat tu. Jadi satu ketika tuan-tuan tengok saya tak elok, apa ustaz ni? Jangan macam gitu. Ya Allah, dia datang daripada jauh Hulu Yang sampai ada sekurang-kurangnya kebaikan dia sanggup datang. Itu kebaikan dia mungkin. Ampun kalau macam gitu tuan-tuan. Sebab ustaz-ustaz macam saya ni bukan malaikat, bukan nabi. Tu kadang-kadang terdedah kepada perkara-perkara yang tak elok. Habis. Dan jangan pula bangkit atas suaminya sebab elok rupanya dan sebab banyak hartanya. Dahsyat. Dah. Dan jangan pula menghina-hinakan akan suami kerana fakir dan miskin. Biasa kita dengar, tu suami saya tu pemalas tu. Ya Allah, pemalas dipanggil suami dia. Kerja tak nak kerja, asyik minta duit kita je. Dia hina suami depan orang ramai. Ketika pertalian tu masih suami isteri. Kalau suami kata I like it, selamatlah perempuan ni. Tapi kalau suami ni dia marah, derhaka.
Jadi kita nampaklah hubungan suami isteri ni, dia saling bantu-membantu melepaskan daripada neraka. Bila suami tu tak elok, isteri membainkan peranan, sembahyang hajat, sembahyang. Bila isteri tak elok, suami pula mainkan peranan, anak-anak mainkan peranan. Saya sendiri, kalau anak saya semua di Yaman sekarang ni, saya pesan kat anak, kau tolong doa ayah. Kita rendahkan diri kita, minta tolong. Jadi budak ni rasa, oh, aku dihargai. Dan memang kita nak doa anak kita. Pertama, yang jenis tak berdosa ni belum bala. Kita ajarlah doa tu. Kita memang nak pada doa anak kita. Ayah nanti tolong doakan lah. Yalah, kau berdoakan ayah juga. Timbal balik macam gitu. Mudah-mudahan. Dan sampai kita berdoa. Dan jangan sekali mengatikan suaminya pada suatu hal. Jangan menyakitkan hati suami ni. Tapi kalau suami suruh pakai skirt pergi annual dinner, isteri tak nak, suami sakit hati, yang tu tak berdosa. Yang tu tak termasuk dalam ni. Suami suruh pakai tudung labuk, alah nantilah, belum 40. Ya. Yang bercakap dengan saya tu Hajah. Hajah mabrur ke mabrur tak tahulah, tapi Hajah dia kata. Itu. Nantilah kita, biarlah saya dah ajar, apa lagi nak. Ni tudung labuk nantilah umur 40 ke atas. Kalau sempat. Mak rempit 18 tahun berapa ramai lah mati. Tak sampai 40. Tu. Dak kita ni kadang-kadang tuan-tuan, bila salah kita mengaku je lah. Jangan banyak bagi alasannya, Allah tak suka. Yelah, memanglah kita tak suka bersanding, tapi dah mak saudara dia suruh ni, bising saya ni, pekak telinga saya ni Ustaz. Kita pula dia marah. Oh yelah, takkan sebab mak saudara awak ni tuan rumah yang menguasai majlis. Takkan sebab mak saudara yang perempuan tu buat awak kalah. Cuba mak saudara berkumpul, bapa saudara berkumpul, kami nak keluar satu resolusi. Dia kata pada kita, kami nak kamu besok pergi ke LCC tingkat atas sekali terjun. Nak tak orang ni? Ni mak saudara kan suruh. Pandai pula dia tolak. Tapi bab ni tak boleh nak guna kuasa dia. Siapa lagi nak menggunakan kuasa kalau tidak tuan rumah? Macam itu. Bab bersanding tu bab lagi. Tu. Jadi jangan bersanding. Kalau kahwin kali kedua jangan. Cukuplah dosa kali pertama. Jadi kalau isteri tanya kenapa nak kahwin yang kedua, nak buat correction. Nak buat correction. Marah orang belakang. Tu malas kadang-kadang datang orang marah. Hal. Bukan. Dan jangan sekali menyakiti akan suaminya pada satu hal. Tak boleh. Kecuali benda tu memang patut isteri tolak, suami sakit hati juga. Itu tak ada masalah. Itu masalah suami. Isteri tetap tidak diambil dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perbuatan, tak boleh menyakiti suami. Atau perkataan, perbuatan macam mana? Suami sakit hati, deraka. Jadi suami pula, dia ni jenis memang gitu. Sikit-sikit ampun je lah. Dulu ngapa tak check? Tak. Dulu awak ni sakit perut minum fresh orange. Dia suka fresh orange, suka juga. Awak tak boleh makan fresh orange sebenarnya, sakit perut. Tapi sebab nak tunjuk sehati sejiwa tu. Apa pasal tak boleh dikekalkan perangai yang baik tu lepas halat 3? Awak tak tahu saya sakit perut minum fresh orange ni pula. Halat 3. Peninglah kawan tu. Kita kan pemimpin. Kita kan pemimpin. Cari jalan untuk sehati sejiwa. Cari juga jalan. Tu kata memaafkan tu mengatasi salah menyalahkan. Dua-dua pihak lah kena timbal balik. Sama ada perbuatan atau perkataan atau pada kelakuan tak boleh. Perkataan tak boleh yang menyakitkan suami. Tak ada. Pemalas suami saya ni, dicerita kat orang. Tak boleh. Nescaya celakalah perempuan yang demikian itu, sehabis-habis celaka, maksimum. Malaikat akan celaka. Mendoakan kecelakaan bagi isteri yang buat salah dengan suami, sama ada perkataan, perbuatan, kelakuan, memek muka, hentak kaki, hentam pintu kuat-kuat. Kalau suami sakit hati, derhaka.
Maka apa jadi neraka? Sampailah suami memaafkan tu, semayang dia tidak diterima. Sampailah suami dia memaafkan tu, malaikat akan mencelakakan dia. Jadi kasihanilah isteri kita, didiklah dia tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang penyabar. Tapi memang kita sabar dah. Kalau menangis anak tengah malam, memang isteri kita bangun, dia tak sabar dengan anak menangis. Kita sabar selamba dia tidur. Kita memang sabar lama dah. Part ni pun kena sabar juga. Ya tak? Part ni pun kena sabar juga. Dulu dia ada bagi tahu, dah lepas agaknya. Ibnu Al-Mubarak bertanya kepada sahabat. Ketika itu Ibnu Al-Mubarak, dia ni tengah dalam perang sabilillah, mati syahid. Tengah perang tu Ibnu Mubarak bertanya kepada sahabat. Ibnu Mubarak bertanya kepada sahabat, kau tahu tak ada lagi amal lebih hebat pahalanya daripada kita buat ni? Tawaduknya Ibnu Mubarak ni, nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita tak boleh rasa hebat walaupun dah dalam perang sabilillah. Dari sudut pahala ada lagi yang lebih hebat. Kami tak tahu, kata para sahabat. Yang bertanya tahu. Jadi kadang-kadang bertanya tu bukan sebab tak tahu, sebab nak bagi tahu. Jadi bila Allah bertanya, jangan kata Allah bodoh. Jangan kata kenapa Allah kena tanya pula. Jangan. Ada tempat-tempat bertanya tu kerana nak bagi tahu. Bila orang ni jawab tak tahu, kalau dah tahu tak payahlah bagi tahu. Itu. Jadi Ibnu Arab kata apa? Seorang lelaki, dan dalam hadis ni dia tidak mengkhususkan lelaki mana, maka perempuan termasuk. Tiap-tiap lafaz muzakkar yang tidak ada pengkhususan, muannas, perempuan masuk. Tapi tiap-tiap lafaz muannas walaupun tidak ada pengkhususan, lelaki tak masuk. Seorang lelaki UK Bistari, UK Bistari je lah. Subang Bistari tak masuk, dia sebut UK Bistari. Kalau kata seorang lelaki, UK Bistari masuk, Subang Bistari masuk, perempuan pun masuk. Jadi Ibnu Mubarak mengatakan, dia pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang bangun di tengah malam melihat anak kecilnya tidur bergelimpangan. Kita ambil maksud hadis saja, lafaz saya tak ingat. Ialah budak tidur buas, selimut kat sana, orang kat sini, contoh macam tu. Lalu dia bangun, dia tengok dengan penuh kasih sayang, tengok anak dia macam udang tu, terkejut kan. Dia ambil selimut tu, selimutkan anak dia tu. Pahala seorang ayah ni lebih besar daripada pahala perang sabilillah kita. Masya Allah. Bergaduhlah kita malam ni. Malam ni tenabang tau. Kan untung dapat anak buah tu. Kalau anak tidur macam elektrik, tak bergerak, selimut macam itu, macam itulah bangun pagi, tak ada pahala. Jadi untung juga anak buah ni. Untung. Jadi betul lah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tinggal kita ni pendek akal. Kita nak nikmat semua. Nak dapat madu tu bengkak-bengkak ni. Madu tu kan nikmat. Nak dapat madu tu bengkak ni, kena gigit dengan tu. Ada tu orang keramat tu, terror lah. Tapi orang kata dia adalah hari-hari tentu aja dia shot. Wallahualam. Dia ni tuan-tuan, orang lain tangkap ikan keli pakai jari, dia main cekuk je, dapat. Kejap lagi dia kena gigit. Dia kena gigit. Dia kena gigit, dia rasa sakit. Tapi nak dapat nikmat sebenarnya tu, ada rasa sakit. Jadi kita nak dapat nikmat saja tak dapat. Kadang-kadang nikmat tu perlu didahului sakit, supaya nikmat tu betul-betul menjadi nikmat. Ada kawan saya seorang lagi tu komplain, macam mana Ustaz saya beli tu yang mahal betul, dia timbang sekali dengan kulit. Tu yang berat tu. Tak masuk akal punya orang soalan-soalan macam gini. Lepas tu kau tak makan kulit-kulit sekali, dah halang beli. Dah marah sangat. Ya tak makan kulit-kulit sekali puas hati. Tak boleh lah makan kulit. Kulit tu kalau Allah jadikan menjaga tu, jadi perlu dinilai lah. Padahal peniaga tu boleh je, tak apa, saya tak nak timbang kulit, tak apa, tapi harga lain pula timbang isi je, sama juga datang balik. Itu pun nak dipertikaikan. Kau ada duit beli, tak ada duit sudah diam-diam. Tu kan ada fungsi kulit itu dengan duri dia, dengan apa semua tu. Kalau tak ada tu, kejadian Allah tu tak sempurna isi tu, tak sempurna.
Macam gitu juga dengan kehidupan kita ni. Tak boleh nikmat je. Allah bagi sesuatu yang tak nikmat kerana mendahului akan nikmat yang akan datang. Tuan-tuan tengah malam nanti anak tuan-tuan tidur tu, budak tu buah tak? Budak baju hitam tu buah ke, nampak gaya. Gaya ayah dia muda-muda. Oh, tu. Dia buah. Selimut ni. Dengan kasih sayang. Selimut. Pahalanya lebih besar daripada perang. Untung orang berkahwin ni, Allah. Kalau 10 anak bergelimpangan, tuan-tuan bayangkan banyak mana pahala dia. Pertama, untung budak buah. Pertama, untung banyak anak. Jadi bila kata seorang lelaki, saya dah bagi tahu lafaz tu umum. Kalau isteri yang buat, isteri dapat pahala tu. Kalau bibi yang buat, tidak ada peruntukan. Sebab tu bukan anak dia. Itu bukan anak dia. Ya Allah. Macam gitu Allah layan kita, tuan-tuan. Sedangkan ibadat kita masih tak seberapa. Macam gitu Allah layan kita. Kenapa kita kata Allah zalim? Semata-mata Allah letak hudud tu kena potong tangan. Kenapa? Pasal dia rasa hebat daripada Allah lah. Padahal selama ni pun tak selesai masalah mencuri tu. Duk fikir kepala otak lah, enactment ni. Padahal enactment tu tersedia ada 1400 lebih tahun lepas. Ya tak? Macam itu. Itu skop yang lebih besar. Skop kita dalam diri kita dengan Islam ni, kita sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita buat salah, kita kata je salah, jangan bagi alasan. Jangan banyak sangat bagi alasan. Sebab memberi alasan pada Allah, ketetapan Allah ni dipanggil sombong. Dipanggil sombong. Susah lah Islam kena pakai tudung panas pula, bukan tak nak pakai. Itu menghina Allah lah tu. Baik cakap, ya berdosa, nanti insya-Allah lah. Lebih baik cakap macam itu, mengaku yang dia tu buat dosa, daripada membebel, nanti percakapan tu membahayakan diri dia dengan dosa dan sebagainya. Wallahu alam. Panjang umur. Bukan apa, habis kan ni. Dan lagi menyesallah ia pada hari kiamat sehabis-habis sesal daripada segala perbuatan yang menyakiti akan suaminya. Sebab reda Allah pada reda suami sampai kiamat. Suami dia memang masih tak reda, ketika sampai mati pun suami tak reda, memang dia akan menyesal pada hari kiamat. Padahal gedung pahala isteri suami. Tanda reda Allah kepada seorang perempuan, suami dia. Tanda reda seorang lelaki, Allah reda pada lelaki, ayah dan mak dia. Jadi dua-dua pihak ada tempat untuk mencari keredaan Allah, ada indikator dia, ada arah tunjuk dia, ada cara dia. Jadi untung kalau kita ada mak bapak sekarang, kita khidmat. Dia tak minta banyak, telefon sekali, apa khabar mak, gitu je lah. Orang tua. Kita tua esok tahu lah. Tak percaya tanya abang. Dia tak tua lagi. Tak. Betul. Saya dengar dia boleh cakap dengan ayah dia. Ayah apa tahu? Ya Allah, perkataan tu bahaya. Cakap kita ginilah ustaz, dah sementara ayah kita mati ni, kita jagalah khidmat. Derhaka. Sebab perkataan tu kalau didengar oleh ayah akan sakit hati. Kebanyakan ayah yang normal, seolah-olah aku ni kau jaga sementara aku mati. Jadi ayah pula kesian kat anak dia, cepatkanlah mati aku, kesian kat anak aku. Sebenarnya dia tak sanggup nak jaga aku. Dia macam gitu, diam je. Sebab ingat, semakin kita berumur, perangai kita semakin kebudak-budakan. Ingat tak cerita seorang perempuan tu yang dijumpai oleh Sayyidina Umar, dia tengah menggendong ayah dia. Sayyidina Umar tanya, kenapa engkau ni? Ni ayah aku ni dah tua tapi perangai macam budak-budak. Sekejap dia minta makan, bila aku tinggal dia menangis. Perangai budak-budak lah. Kita nak pergi kerja, ada lagi anak yang menangis. Perangai jadi budak-budak. Menggelupur sana, menggelupur sini. Itu yang aku kendor tu, tak boleh nak pergi tempat lain. Kalau aku hilang daripada pandangan dia menangis. Jadi ingat, ayah kita macam itu. Tapi dia tak adalah sampai tak boleh berjalan apa semua mungkin. Tapi umur dia tu menyebabkan hati dia mudah tersentuh. Ingat. Saya seboleh-bolehnya, kalau boleh saya tak nak ayah dan mak saya marah saya. Marah lidah tak apa ni, marah sampai jatuh derhaka kita. Marah lidah ni memang kerja mak ayah kita dah. Ya tak? Tu hari last kali ziarah ayah saya, kau tak apa, kau tak payah balik, nanti sakit aku telefon. Kita takut dan sakit tak angkat telefon. Dia kata macam gitu pun kita balik semacam,
2-3 bulan, sebulan sekali dia dah. Pasal dia tahu kehidupan Kuala Lumpur. Dia tahu kehidupan Kuala Lumpur. Cari orang lelaki dengan mak ayah dia. Kalau bersengketa, sap-sap-soy lah dengan ayah ni. Tak. Sebab sekarang kita jadi ayah dah. Kebanyakan kita dah jadi ayah. Ambil peluang sementara dia hidup. Jangan sampai dia mati dalam keadaan ada tersimpan. Manusia macam-macam, lemah kadang-kadang. Tak reda dengan anak ni, tak reda. Kalau dia cakap tak reda, tak suka, tapi hati memaafkan, masih lagi alhamdulillah. Yang jadi entertain ayah dan mak kita bagi orang lelaki. Isteri ni, suami-suami ni. Peluang depan mata, pahala depan mata, keredaan Allah depan mata. Sentiasa cari jalan nak menyukakan hati suami. Maka tiada jua faedah, kerana bukan ketika itu dan bukan pada waktunya sekarang. Ketika itu masih jadi suami, ketika suami masih hidup. Ya tak? Yang suami sihat, layan secara sihat. Yang suami sakit, layan secara sakit. Walaupun ada kelas dalam syariat, kalau suami mati pucuk, boleh tak isteri minta cerai? Wajib ke atas isteri memberi peluang kepada suami berubat selama setahun. Lepas tu boleh pergi. Setahun. Macam itu. Kalau suami mati, edah je lah. Edah. Kalau mati pucuk, setahun mesti bagi berubat, peluang berubat. Tak pulih juga, pilihan. Dia rasa dia nak jaga juga suami dia, tafadhal, tak ada masalah. Dia rasa dia perlu buat pilihan lain sebab dia ada nafsu juga, suami kena lepaskan. Tu. Wallahualam, panjang umur, kita jumpa pada kuliah akan datang insya-Allah. Saya tak siap pamphlet tu, masjid saya dah naik tingkat 2 lah. Bukan masjid saya lah, Masjid Tahfiz Al-Khalidi. Jadi dah naik bata-bata apa semua. Kalau tuan-tuan nak tengok juga, pergi ke like Facebook Ma'had Tahfiz Al-Khalidi. Adalah dia punya progress tu. Nombor akaun apa semua siap. Tu. Kalau ada zakat, ada sumbangan apa semua, boleh tanyalah. Boleh pergi dekat Facebook tu atau telefon saya minta nombor akaun pun. Boleh. Tak dapat banyak, sikit. Ya tak. Yelah, saya faham lah tuan-tuan kejap orang dia datang, tapi ambil sikit. Semua tempat kita ada, mudah-mudahan. Mantap. Macam itu. Boleh berjumpa dengan saudara Fauzi kita ni. Dia banyak tahu hal saya. Dia boleh nak nombor telefon, nombor akaun apa semua. Minta tolonglah, kita short sikit je lagi dalam 200,000. Tak banyak. Mantap. Sebab saya punya cara kerja, saya nak yang terbaik. Sebab ni rumah Allah. Tapi itulah kontraktor cara dia. Kita nak yang terbaik tu, bengkok kat tiang. Kerja manusia kan. Sebab saya teringat, sebelum UK Bistari tu roboh, ni bukan kehebatan kita lah, kebetulan. Beberapa bulan rasanya sebelum tu, saya pernah sembahyang di UK atas tu. UK ke apa yang roboh, mati. UK High kan, yang tanah teruk tu, rumah hanyut tu. Tu. Jadi saya pernah sembahyang, ada masjid tu situ. Dia punya masjid tempat sujud tu tuan-tuan, dia macam plywood tengah kembung. Kita sujud ni sengit ni. Sujud ni sengit ni. Dia jadi macam gitu. Jadi saya tengok rumah keliling tu tak padan langsung dengan rumah Allah yang dia orang biarkan ni. Dengan tile dia orang, dengan aksesori rumah, dengan kereta dia orang tu. Rupanya memang satu-satu tempat bila rumah Allah tu direndah-rendahkan, tidak diambil tu, tunggulah balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggulah balak daripada. Jadi kita nak buat rumah ni kena tengok masjid surau macam mana. Bukanlah maknanya sekadar selesa. Kalau dah sujud lari begini kan payah tu. Patut di repair lah. Betul-betul lepas Allah balakkan tu, cantik masjid tu. Cantik masjid tu. Jadi saya begitu juga di Luyam tu, saya nak yang terbaik masjid. Kita memang ada seorang tu yang memang tengah uruskan tu, pembinaan tu diuruskan oleh sahabat saya tu. Saya dah bagi tahu apa saya nak. Saya nak orang datang, dia nampak ni rumah Allah. Kalau kita boleh pakai tile RM30 untuk rumah kita, rumah Allah lebih patut. Sebab tempat sujud. Tu yang 200,000 lagi tu. Tapi tak apa, paling lebih tak siap. Habis je tu. Tak. Saya setiap kali buat projek, saya tahu maksimum tak siap. Habis lah. Apa naik kepala. Tapi kalau tak try, tak tahu siap ke tak. Kalau kita try buat, mungkin tak siap, mungkin siap 50-50. Tapi insya-Allah dengan rahmat Allah biasanya siap.
Biasanya siap tuan-tuan tolong doa, tolong hantar duit. Doa saya tak cukup, hantar duit. Tinggal tanya Haji Poli. Mudah-mudahan haji kot, insya-Allah. Minta maaf. Kita jumpa pada kuliah akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala